Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini, petang hari yang ke-5 Ramadan bagi tahun 1445 Hijrah, kita direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dan berkumpul di dalam dewan pengajian kita di bangunan Yayasan Ta'lim ini untuk kita mengikuti satu sesi perbahasan ilmu dalam keadaan kita sedang berpuasa, dalam keadaan kita berada dalam bulan Ramadan. Maka majlis ini adalah majlis yang pahalanya lebih bertambah dan lebih besar berbanding dalam keadaan bulan-bulan yang lain. Hadirin sidang jemaah, kerana kita tahu bahawasanya amalan kita ni boleh dibesarkan pahalanya bergantung kepada beberapa faktor. Maknanya kepada 3 faktor sebagaimana yang disebut oleh para ulama. Iaitu yang pertama ialah faktor masa, iaitu faktor masa. Maknanya lagi mulia satu-satu masa di sisi Allah, amalan yang kita lakukan dalam masa tersebut pahalanya lebih besar. Sebab itu disebutkan oleh para ulama kita, kalau kita nak beramal, carilah amalan untuk dilakukan pada masa-masa yang terbaik. Sebagaimana firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Bilangan bulan di sisi Allah ni ada 12 bulan, kata Allah dalam surah At-Taubah. Daripada 12 bulan tu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram ni iaitu Muharram, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah. Ini 4 bulan haram. Bulan yang sangat dihormati, itu sangat-sangat dimuliakan. Dan Allah kata fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sesekali kita ni zalimi diri kita dalam bulan haram. Zalimi diri ni maknanya bermaksiat. Allah tak bagi tapi kita buat. Itu makna zalimi diri. Allah larang kita tapi kita buat juga. Maka itu termasuk dalam menzalimi diri sendiri. Sebagaimana larangan Allah kepada Nabi Adam dan Hawa, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu dekat dengan pokok ni. Kalau dekat juga awak berdua tergolong dalam kalangan orang yang menzalimi diri sendiri. Akhirnya mereka dekat ke tidak? Mereka dekat juga. Mereka fa'azallahum asyaitan, digelincirkan oleh syaitan. Akhirnya dekat. Dan Nabi Adam dan isterinya berkata kepada Allah dengan doa yang kita hafal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Maknanya yang Allah larang kita buat. Itu makna menzalimi diri. Jadi bila Allah kata dalam At-Taubah 36 tadi, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan-bulan haram, iaitu bulan-bulan yang 4 tadi, Muharram, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah. Maka jangan bermaksiat kepada Allah dalam bulan tersebut. Padahal kita, kalau kita fikir, hadirin dan hadirat, maksiat ni sepanjang tahun tak boleh buat. Betul tak? Kenapa dikhususkan maksiat jangan buat dalam bulan haram? Ini jawab oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, wa ja'ala az-zamba fihinna a'zam wal 'amala as-salihah wal ajra a'zam. Allah menjadikan dosa maksiat yang dilakukan dalam bulan haram lebih besar, dan pahala amalan salih yang dilakukan dalam bulan haram lebih besar nilainya di sisi Allah.
Maknanya lagi mulia satu-satu masa, lagi besar pahala. Itu maksud saya. Begitu juga faktor yang kedua adalah faktor tempat. Yang pertama tadi masa, yang kedua tempat. Tempat ni maknanya lagi mulia satu-satu tempat di sisi Allah. Ibadat yang kita lakukan dalam tempat tersebut lagi besar pahala dia. Ini sebagai contoh yang kita selalu sebutlah. Kalau kita salat di rumah, bagus ke tidak? Bagus. Tapi yang lebih jauh bagusnya daripada salat di rumah adalah salat di masjid. Walaupun perbuatan salat di rumah sama je. Kalau kita salat asar di rumah 4 rakaat juga. Asar di masjid 4 rakaat juga. Asar di rumah kita tutup aurat, menghadap kiblat dalam keadaan suci daripada hadas, suci daripada najis. Di masjid pun sama. Tapi kenapa pahala tidak sama? Sebab tempat berbeza. Padahal salat di rumah sama je dengan salat di masjid. Dari sudut kaifiat, tata cara, sifat, rukun, syarat sah, sama saja. Cuma kenapa pahala berbeza? Satu lebih dimuliakan. Sebab itu saya rasa tuan-tuan biasa dengar tentang sebuah hadis yang mana Nabi SAW kata, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Satu salat di dalam masjidku ini, itu masjid Nabi di Madinah, lebih baik sebanyak 1000 kali salat berbanding masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Maknanya salat dalam masjid Nabi fadilatnya 1000 kali lebih baik daripada salat dalam masjid yang lain. Salat dalam Masjidil Haram 100,000 kali ganda lebih baik berbanding salat dalam masjid yang lain. Padahal ibadah sama, pahala berbeza kerana kemuliaan tempat berbeza. Hadis kalau kita katakan kita masuk ke dalam satu tempat yang mulia, pahala lagi besar. Amalan kita lagi besar. Dah kalau amalan soleh pahalanya lagi besar, amalan maksiat macam mana? Dosanya lagi berat. Dosanya lebih dahsyat berbanding maksiat yang dilakukan di tempat yang lain. Contoh kita kata mencarut. Mencarut ni di luar masjid dosa ke tidak? Kita kata berdosa. Tapi yang lagi besar dosanya kalau mencarut dalam masjid. Ini lagi besar dosa dia. Dan saya dalam masjid tu yang lagi besar dosanya kalau kita mencarut adalah mencarut di meja penceramah hadirin hadirat. Ini lagi besar dosa dia. Begitu juga dengan menipu. Menipu luar masjid dosa, dalam masjid lagi besar dosa dia. Dan menipu yang lagi besar, menipu di meja penceramah lagi besar dosa. Sebab nanti kalau ada orang menipu, orang mencarut di meja penceramah, datang beberapa kanak-kanak ni, dia balik rumah, dia pun guna bahasa yang tak elok tu. Terkejut mak dia dengar. Dia dapat daripada mana ayat ni? Oh, dengar ustaz sebut di masjid tadi. Jadi nampak, sebab itu kita kata lagi besar dosa dia. Sebab bila disebut oleh meja penceramah, oleh ustaz, maksiat yang dibuat ni lebih teruk sebenarnya. Nampak tak tingkatan tu berbeza mengikut perbezaan masa, mengikut perbezaan tempat. Dan yang ketiganya, antara faktor yang menyebabkan amalan kita ni pahalanya berbeza, dosanya berbeza, tidak sama adalah faktor individu. Maknanya yang pertama masa, yang kedua tempat, yang ketiga individu. Individu ni makna dia, lagi satu individu tu dimuliakan di sisi Allah. Kalau kebaikan kita buat kepada dia, pahalanya tidak sama. Pahalanya lagi besar. Saya ambil satu contoh. Kita bersedekah. Sedekah ni besarlah pahala dia. Semata pahala bersedekah pun dah besar sangat dah. Allah kata, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan mereka yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah, infak fi sabilillah, kamasali habbah, sama seperti satu biji benih, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 batang tangkai, fi kulli sumbulah, pada setiap satu batang tangkai, mi'atu habbah, ada 100 biji benih. Jadi kalau 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji benih, 7 kali 100 berapa? 700 biji benih. Daripada satu biji benih, iaitu infak fi sabilillah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas, Maha mengetahui. Poin saya adalah sedekah itu sendiri pahalanya besar. Kalau kita sedekah kepada orang biasa yang kita jumpa di tepi-tepi jalan, kita tengok dia susah, kita bagi dia RM10, dapat pahala tak? Kita kata dapat pahala dan pahalanya besar. Tapi kalau jumlah yang sama, RM10 yang sama, kita berikan bukan kepada orang kita jumpa tepi jalan,
kita sedekahkan kepada ibu bapa kita, lagi besar tak pahala dia? Sebenarnya lagi besar. Maknanya jumlah yang sama, angka yang sama, RM10, tetapi diberikan kepada individu yang berbeza, pahala berbeza. Itu maksud saya. Kerana kalau kita sedekah kepada ibu bapa, pahalanya kenapa jauh lagi besar? Kerana ia merangkumi, mencakupi 3 kebajikan. Ada 3 kebajikan. Kebajikan yang pertama ialah dapat pahala sedekah, dan pahala sedekah dah besar dah. Kebaikan yang kedua, hadirin sidang jemaah, kita kata dapat pahala silaturrahim, mengeratkan ikatan kekeluargaan. Maknanya bila kita sedekah kepada ibu bapa, kita eratkan silaturrahim tu. Maknanya ikatan kekeluargaan tu kita eratkan. Dan yang ketiga, kita dapat pahala birrul walidain, buat baik kepada dua ibu bapa. Jadi nampak, berbeza individu, amalan yang sama, berbeza pahala. Lagi besar pahala kalau kita melakukan kebaikan kepada individu yang Allah muliakan. Macam tu juga dengan maksiat. Kalau kita ni sebagai contoh, ada sebahagian orang dia maki orang lain. Maki orang lain ni kita kata berdosa lah. Kerana Nabi SAW sebut sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufur. Mencaci maki seorang muslim adalah fasik, memerangi orang Islam adalah kufur, kata Nabi SAW. Tapi sama tak kalau orang tu dia maki, yang dia maki tu Nabi, jadi fasik ke jadi kufur? Dia jadi kufur, dia tak jadi fasik. Padahal makian yang sama, ayat yang sama, individu berbeza. Jadi individu yang lagi Allah mulia, dosa kita terhadap dia juga tidak sama. Sebab tu kita ni, orang kata, macam tuan-tuan biasa dengar kata-kata daripada Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir. Dia kata inna luhumal ulama'i masmumah. Daging para ulama' ni beracun. Tujuan dia sebut benda macam tu, dia kata kita ni kalau kita mengumpat orang kan ibarat makan bangkai saudara yang dah mati, betul tak? Allah kata ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithim wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, dalam surah Al-Hujurat. Allah kata wahai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah banyak daripada prasangka. Sebahagian sahaja daripada prasangka tu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan mencari salah orang lain, jangan mengintip salah orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan mengumpat sebahagian kamu ke atas sebahagian yang lain. Kita sesama kita ni tak boleh riba, tak boleh mengumpat sesama kita. Cerita kita cakap tentang dia, sesuatu yang dia kalau dengar dia tak suka, itu riba. Antazkura akhaka bima yakrah, kamu sebut tentang saudara kamu dengan perkara yang dia tak suka, itu mengumpat. Allah kata wala yaghtab, jangan mengumpat. Ba'dukum ba'dha, kesan buruk mengumpat ni Allah kata ayuhibbu ahadukum, sukakah salah seorang kamu ayakula lahma akhihi maitan, untuk dia makan daging saudaranya telah mati, maknanya makan bangkai. Fakarihtumu, nescaya mereka tidak akan suka. Wattaqullah, takwa kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, Allah Maha penerima taubat, Allah Maha penyayang. Jadi ayat di sini mengumpat orang biasa ibarat makan bangkai dia. Tapi kalau yang kita umpat tu ulama, ini yang kata Ibnu Asakir tadi, daging para ulama beracun. Maknanya umpat para ulama ni, orang-orang soleh ni, para wali Allah ni, kalau kita cakap buruk tentang dia, maka kita kena hati-hati. Bukan semata kita makan bangkai dia, tapi kita makan bangkai yang beracun. Lagi mudarat tak? Lagi mudarat. So ini membezakan individu, hadirin sidang jemaah. Jadi apa yang cuba saya sampai pada mukaddimah ini adalah bahawasanya kita sekarang ini dalam bulan yang baik sebenarnya, dalam keadaan yang baik. Maknanya masa yang baik, keadaan yang baik. Ibadat yang kita lakukan sekarang ini jauh lebih besar berbanding dalam bulan yang lain dan juga dalam masa keadaan yang lain. Tajuk kita pada petang ini, hadirin sidang jemaah, sebagaimana yang telah diiklankan kepada tuan-puan semua, jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Satu saya nak sebut, apabila kita direzekikan bertemu Ramadan pada tahun ini, kita dianjurkan untuk menzahirkan syukur kepada Allah. Zahirkan syukur kepada Allah kerana Allah rezekikan kita bertemu Ramadan pada tahun ini. Ramai kenalan kita, jiran kita, saudara kita telah meninggal dunia sebelum sempat bertemu Ramadan. Ada orang meninggal 30 Syakban, hadirin sidang jemaah. Maknanya hari terakhir Syakban dia dah meninggal dunia, tak sempat dia bertemu Ramadan pada tahun ini.
Tapi Allah rezekikan kita. Walaupun kita mungkin dah berapa puluh tahun dah kita sempat bertemu Ramadan, tapi sekali lagi Allah rezeki kita pada tahun ini untuk bertemu Ramadan. Alhamdulillah. Jadi sebab itu ada sebuah hadis yang menceritakan tentang kelebihan panjang umur ni sehingga sempat bertemu Ramadan. Dan hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya Al-Musnad, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitabnya Sunan Ibn Majah, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. Tuan-tuan yang biasa kenal Talhah ni, Talhah adalah salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin syurga. Betul atau tidak? Dia 10 sahabat yang dijamin syurga, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Az-Zubair bin Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abdul Rahman bin Auf. Jadi ini 10 sahabat yang dijamin syurga. Salah seorang mereka Talhah bin Ubaidillah. Talhah ni dia menceritakan pada zaman Nabi dahulu ada 2 orang lelaki yang asalnya mereka bukan Islam. Mereka bukan Islam. Cuma satu hari Allah rezekikan mereka hidayah, dan Allah memberikan mereka memeluk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Talhah bin Ubaidillah, wa kana islamuhuma jami'an, wa kana islamuhuma jami'an. Mereka masuk Islam serentak. Masuk Islam serentak. Maknanya pada hari yang sama, pada waktu yang sama, pada tempat yang sama. Islamuhuma jami'an. Cuma yang membezakan 2 lelaki ni, kata Talhah, lelaki pertama ni adalah lebih kuat beribadat. Dia sangat rajin beribadat. Sungguh dia dalam beribadah kepada Allah. Manakala lelaki yang kedua ni dia biasa-biasa saja. Yang wajib dia buatlah. Nak kata dia bersungguh sangat, tidak, macam lelaki yang pertama. Dan lelaki pertama yang rajin beribadat ni, satu hari dia turun ke medan jihad. Dia turun ke medan jihad, dan dalam medan tersebut dia direzekikan mati syahid. Allahu Akbar. Hadirin dah hadirat. Dia direzekikan mati syahid. Tetapi kawan dia tadi tidak menyertai. Maknanya kawan yang kedua ni dia tidak sertai peperangan tersebut. Cuma Allah panjangkan umurnya sehingga setahun kemudian. Maknanya selepas setahun kawan dia yang mati syahid tadi meninggal, dia pula lelaki kedua meninggal dunia. Satu hari Talhah bin Ubaidillah ni dia bermimpi. Dan dalam mimpi tersebut dia melihat 2 lelaki ni sedang berdiri di hadapan pintu syurga. Hadirin dah hadirat. 2 lelaki ni berdiri depan pintu syurga. Malaikat yang menjaga syurga buka pintu syurga. Dan malaikat ni yang menyebabkan Talhah ni dia rasa kagum, dia rasa pelik, dia rasa takjub. Malaikat pergi ke lelaki yang kedua, bukan lelaki yang pertama. Tapi malaikat pergi ke lelaki yang kedua. Malaikat kata, silalah awak masuk syurga dulu. Silalah awak masuk syurga dulu. Setelah lelaki kedua masuk syurga dulu, barulah malaikat kata ke lelaki pertama yang kuat beribadat, yang mati di medan jihad, tuan silakan masuk. Jadi Talhah pun bila dia tengok 2 lelaki tu dah masuk syurga, dia pun nak pergi masuk juga. Dia pun nak ikut masuk. Malaikat kata irji' nanti dulu. Malaikat kata pulanglah awak. Dia kata belum sampai masanya untuk awak masuk ke dalam syurga. Sebab apa? Sebab dia hidup lagi. Hadirin dah hadirat. Dia belum mati lagi. Seolah isyarat kepada kita, nak masuk syurga kena mati dulu. Hadirin dah hadirat. Ada sebahagian orang kita ni, kalau kita tanya kepada dia, Haji nak masuk syurga? Nak masuk Ustaz? Haji nak mati tak nak? Kata, la ilaha illallah. Kita kata, macam mana kepada kita ni nak masuk syurga kalau tak mati dulu? Jadi memang nak tak nak kena mati dahulu. Hadirin dah hadirat. Jadi Talhah bin Ubaidillah dia pun bangun daripada tidur dia. Dan keesokan harinya dia menceritakan mimpinya itu kepada sekalian orang ramai. Dan orang ramai pun sama macam dia juga. Mereka pun rasa pelik. Macam mana lelaki yang kuat beribadat masuk syurga lagi lambat? Macam mana lelaki yang mati di medan jihad dia masuk syurga lewat? Berbanding lelaki yang kedua ni, yang mana kurang beribadat, tidak mati di medan jihad. Jadi bising punya bising sampailah kepada pendengaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai ke telinga Nabi, Nabi pun katalah apa yang orang ramai duk riuh rendah tu. Yang bising-bising ni apa isunya? Lalu mereka pun menceritakan mimpi Talhah. Bila mereka menceritakan yang mimpi Talhah ni pelik, maka Nabi nak menjawab kepelikan tu. Nabi tanya 3 soalan. Hadirin dah hadirat. 3
3 soalan Nabi tanya kepada mereka untuk menghilangkan kekeliruan dan kemusykilan mereka. Nabi kata, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sana. Bukankah lelaki kedua ni dia hidup setahun kemudian setelah kematian lelaki pertama? Itu soalan pertama Nabi. Kemudian mereka kata, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Soalan kedua Nabi tanya, waqad adraka ramadhana fasama. Dan bukankah dia sempat bertemu Ramadan yang berikutnya dan dia berpuasa dalam bulan Ramadan? Mereka kata, betul wahai Rasulullah. Soalan ketiga Nabi tanya, alaysa qad salla kaza wa kaza sajdatan fis sana. Dan dalam tempoh setahun tu, ya Allah panjangkan umur dia tu, bukankah dia telah mendirikan salat dengan sekian banyak rakaat dalam tempoh tersebut? Mereka kata, betul wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi, ketahuilah jarak antara mereka berdua, lelaki pertama dengan kedua ni, jauh lebih daripada langit dan juga bumi. Maknanya lebih jauh daripada langit dan juga bumi. Hadirin dah hadirat. Jadi hadis ni nak mengajar kepada kita beberapa perkara faedah. Satu, kita tak nafikan mati di medan jihad, mati syahid ni pahala besar. Orang yang mati syahid ni, kalau niat dia ikhlas dalam jihad, confirm syurga lah. Hadirin dah hadirat. Sekiranya niatnya ikhlas, dia mati di medan jihad, syurga tempat dia. Tapi kita pada hari ni, mungkinlah peluang untuk kita mati syahid tu tidak dekat. Betul tak hadirin? Kalau kita di negara kita ni nak mati syahid di medan jihad tu, mungkin kita pun tidak terdetik dalam diri kita di negara kita ni nak mati syahid. Atau kita katalah, mintalah contoh kepada contoh pengurusan Asal Taklim kita ni, sponsor berapa jemaah kita di Asal Taklim ni pergi ke Palestin sekarang contoh. Bagi percuma je hadirin dah hadirat. Berapa ramai yang akan isi borang tu? Tuan-tuan isi tak borang kita pergi Palestin sekarang? Lagi demo je. Tapi kalau katalah kita ni disponsor oleh pihak Asal Taklim kita ni nak pergi, siapa nak senaraikan nama pergi ke Palestin sekarang, kita tak rasa ramai akan tawar diri. Hadirin dah hadirat. Maknanya kita katalah mungkinlah peluang untuk kita mati syahid ni tidak dekat. Hadirin dah hadirat. Tapi kalau kita belajar hadis ni dan kita hayati, kita akan dapati ada satu lagi sebenarnya ibarat rezeki yang selain daripada mati syahid, adalah rezeki panjang umur. Hadirin dah hadirat. Lelaki yang kedua ni dia tidak mati syahid, tapi Allah rezeki dia apa dia? Panjang umur. Panjang umur semata belum menjadi rezeki lagi. Panjang umur boleh jadi musibah. Hadirin dah hadirat. Panjang umur ni dia boleh menjadi satu musibah. Cuma panjang umur bagaimana yang menjadi nikmat? Panjang umur bagaimana yang menjadi rezeki? Kita kata panjang umur yang seiring dengan amal saleh. Dia kena seiring dengan amal saleh. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda ditanyakan amalan apakah yang terbaik, baginda kata, saya minta maaf, baginda ditanyakan siapakah manusia yang terbaik, maka Nabi jawab, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Tuan-tuan nampak Nabi seiringkan. Panjang umur sahaja belum tentu baik, tapi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Dia panjang umur, amalan dia bagus. Kerana sambungan hadis tu, sahabat tu tanya, manusia yang buruk pula siapa? Wahai Rasulullah. Maka Nabi kata, seburuk-buruk manusia adalah man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Umur dia panjang, amalan dia jahat. Maknanya umur yang panjang belum tentu lagi. Boleh jadi dia sebaik manusia, boleh jadi dia sejahat manusia. Tapi kalau umur yang panjang seiring dengan amal soleh, dia sebaik manusia. Kalau umur yang panjang seiring dengan amalan jahat, maka dia seburuk manusia. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin dah hadirat. Jadi maknanya hadis itu, macam mana kita tahu ia adalah fadilat panjang umur? Sebab Nabi kata, waqad adraka ramadhana fasama. Dia sempat bertemu Ramadan dan dia berpuasa dalam bulan Ramadan. Tengok seiring tu. Puasa amal soleh ke tidak? Puasa amal soleh. Jadi dia bertemu Ramadan. Ada je orang bertemu Ramadan tapi tidak puasa. Ada sahaja orang bertemu Ramadan, dalam Ramadan dia meninggalkan salat. Ada sahaja bertemu Ramadan tapi dia tak mengisi Ramadan dengan ibadat. Jadi nampak Nabi kata, wa adraka ramadhana fasamahu. Dia bertemu Ramadan, dia berpuasa dalam bulan Ramadan. Dan kemudian yang ketiga Nabi kata, waqad salla kaza wa kaza sajdah fis sana. Dalam tempoh setahun yang Allah panjang ke umur dia setelah kematian lelaki pertama,
Lelaki kedua ni telah mendirikan salat dengan sekian-sekian rakaat. Tuan-tuan, kita ni Muslim, walaupun tak bersungguh ibadat, tapi yang wajib tetap kena buat. Bersungguh ni maknanya kita tambah yang sunat, lebihkan yang sunat. Itu makna dia. Bersungguh beribadat ni kita kata yang wajib tu kita jaga. Macam lelaki kedua ni, walaupun dia tidak bersungguh seperti lelaki pertama, tapi yang wajib dia buat. Dan tuan-tuan bayang, kalaulah dia salat dalam tempoh setahun, berapakah jumlah salat yang dia telah lakukan? Kita kata sehari ada 5 kali salat. Betul atau tidak? Salat fardu kita ni ada 5 kali sehari. Kalau 30 hari sebulan, 30 kali 5, 150 kali kita salat. Kalau 150 kali dengan 10 bulan, dah 1,500. Betul atau tidak? 150 kali 10. Jadi 2 bulan 300. 1,500 campur 300, 1,800 salat telah kita dirikan dalam tempoh setahun. Ini bagi orang yang jaga salat fardu. 1,800 salat dia telah dirikan dalam tempoh setahun. Jadi ini pun dah menunjukkan betapa besarnya fadilat lelaki yang kedua ini. Dia bukan semata direzekikan panjang umur, alhamdulillah, tapi dalam masa yang sama dia memenuhkan panjang umurnya dengan ketaatan yang wajib. Bila dia puasa Ramadan wajib. Bila dia salat sepanjang tahun, salat tu wajib. Walaupun dia tak banyakkan ibadat sunat ke apa ke, tak rajin dalam beribadat yang lain, tapi dia buat yang wajib, fadilatnya jauh lebih besar. Bahkan dikatakan dia masuk syurga dahulu daripada orang yang mati syahid. Jadi sebab itu bila kita dengar hadis ini dan kita hayati, apa yang kita buat, kita syukur. Dan syukur nikmat panjang umur bertemu Ramadan ini ada 2 cara. Kita kata cara menzahirkan syukur, kita ucap alhamdulillah. Yang paling bagus adalah kita mengucap alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ini yang lebih baik. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Tapi cara yang kadang orang kita terlepas pandang menzahirkan syukur ni yang paling utama ialah kita menggunakan nikmat yang kita peroleh tu di jalan ketaatan. Maknanya gunakan nikmat di jalan ketaatan. Itulah cara kita menzahirkan syukur. Bahkan tidak salah kalau saya katakan amalan soleh adalah manifestasi syukur. Amalan soleh yang kita lakukan adalah manifestasi syukur. Maksudnya cara kita menzahirkan syukur. Kita puasa adalah syukur. Kita baca Quran syukur. Kita solat syukur. Kita menuntut ilmu ni syukur. Maksudnya cara kita mensyukuri nikmat Allah adalah kita melaksanakan ketaatan. Itu cara kita menzahirkan syukur. Kita tengok contohnya telah dibuktikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan maklum bahawasanya Nabi kita ni, hadis yang saya rasa tuan-tuan biasa dengar lah. Saya yakinlah, berani yakin. Orang Islam pada hari ini dia biasa dengar hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat malam sehingga bengkak kaki. Biasa dengar tak hadirin hadirat? Nabi salat sehingga bengkak kaki. Salat sampai bengkak kaki ni ada 2 kebarangkalian lah pada kita lah. Sama ada Nabi solat tu dalam jumlah rakaat yang banyak, ataupun Nabi solat ni lama. Rakaat tu mungkin tidak banyak, tapi solat Nabi tu lama. Agak-agak tuan-tuan, solat mana satu boleh bengkak kaki? Solat lama ke solat yang rakaat banyak? Jawapan yang tepat solat lama sebenarnya. Sebab Nabi ni rakaat dia tidak banyak sangat sebenarnya. Kalau kita maklum berdasarkan hadis-hadis sahih, kita pun solat 20 rakaat juga. Sebahagian orang di tarawih, tapi tak bengkak kaki pun. Hadirin dah hadirat. Betul tak? Kita solat 20 rakaat juga. Sebahagian kita kalau yang pergi tarawih di masjid-masjid berdekatan ni, tidaklah bengkak kaki. Hadirin dah hadirat. Tetapi Nabi ni, sebagaimana kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairi Ramadana ala 11 rakaat. Nabi ni, kata Aisyah, tidak pernah salat malam sama ada dalam Ramadan atau selain Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Maksudnya Nabi kalau ikut 11 rakaat, dia tidak lebih daripada itu. Kaifiatnya macam mana? Kata Aisyah, yusalli arba'an. Nabi salat 4 rakaat, maknanya 2 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Jangan kamu tanyakan tentang betapa lamanya salat Nabi dan betapa bagusnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yusalli arba'a. Setelah tu Nabi tambah lagi 4 rakaat. Maknanya 2 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Maka jangan kamu tanya tentang betapa lamanya salat Nabi dan betapa bagusnya salat Nabi. Summa yusalli salasa.
Kemudian Nabi solat 3 rakaat. 3 rakaat ni apa dia? Witir lah. Jadi inilah dalil yang kata 8 rakaat tarawih dan juga witir 3 rakaat. Kerana 11 lah. Dan Nabi dalam riwayat tu menunjukkan tidak pernah lebih daripada 11 rakaat sama ada Ramadan ataupun tidak pada bulan Ramadan. Dan hadis ni diriwayat oleh Aisyah. Macam mana dia tahu? Dari isteri Nabi. Dia tahulah sebab Nabi kebanyakannya salat malam di rumah. Jadi dia tahu macam mana cara Nabi salat. Dan dalil yang lain yang menunjukkan betapa lamanya Nabi kita salat sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat ni dia salat berjamaah, iaitu salat malam berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata selepas Nabi SAW membaca Al-Fatihah, Nabi membaca Al-Baqarah. Ini saya rasa tuan-tuan biasa dengar juga. Hadis ini, hadis masyhur juga. Selepas Nabi baca Fatihah, Nabi membaca Al-Baqarah. Dan Al-Baqarah ni dibaca sehingga selesai. Al-Baqarah adalah surah yang terpanjang dalam Quran. Ada 286 ayat. Ada 286 ayat. Selepas Nabi membaca Al-Baqarah, dalam hadis tu kata Nabi tidak rukuk, Nabi terus sambung dengan bacaan surah An-Nisa. Surah An-Nisa. An-Nisa ni surah yang keempat. Surah pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, surah ketiga Ali Imran, surah keempat An-Nisa. Jadi dalam hadis tu diriwayatkan oleh perawi tu Nabi baca surah An-Nisa selepas Al-Baqarah. Dan An-Nisa pun Nabi baca sampai habis. An-Nisa ada 176 ayat. Ada 176 ayat. Selepas habis surah An-Nisa dibaca sehingga selesai, Nabi tidak rukuk, Nabi sambung lagi pula surah Ali Imran. Hadirin dan hadirat, kawan ni sembahyang dengan Nabi berjemaah. Nabi sambung surah Ali Imran. Dan Ali Imran adalah surah yang ketiga selepas Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Dan Ali Imran ada 200 ayat. Jadi cuba tuan-tuan kira 286 campur dengan 176 campur dengan 200, ada 600 lebih daripada ayat Quran, ataupun spesifiknya 662 ayat. 662 ayat. Jadi tuan-tuan bayangkan, kalau solat sampai tahap gitu, 662 ayat dalam satu rakaat yang Nabi pernah buat. Ini memang orang kata wajar lah kalau bengkak kaki tu. Hadirin, kita kalau imam buat gitu, kita tak bengkak kaki, kita bengkak hati. Bengkak. Jadi tak kata dalam waktu itu saya cubalah sarankan, kalau malam ni ada tarawih kat sini, cuba imam buat gitu. Tak payah 660 lebih, 66 ayat saja. Apa jadi pada makmum dekat belakang? Ada pesta batuk tuan-tuan. Masing-masing batuk kat belakang bila imam nak habis ni, kata contoh. Jadi sebab tu kita kata bezanya kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam solat. Jadi Sayyidah Aisyah, dia tanya, kenapa Nabi solat sampai bengkak kaki? Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa buat gini? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah dah ampunkan dosa awak yang terdahulu dan akan datang. Nabi ni Allah dah ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu dan akan datang. Jadi kita ni, kalau kita punya pahaman, kalau kita ni dah confirm dapat kebaikan, tak payahlah rajin-rajin sangat lah. Kalau dah confirm dapat kebaikan, saya bagi contoh, kalau tuan-tuan bekerja, majikan kita bagi tahu, tahun ni memang kita bagi kepada semua pekerja kita bonus 5 bulan gaji. Dia kata tanpa kita tengok kepada prestasi, awak bagus ke, awak tak bagus ke, cemerlang ke, biasa-biasa sahaja ke, kita bagi 5 bulan gaji semua. Tuan-tuan akan semangat ke nak bekerja bagus-bagus? Ada sebahagian orang dia relax je lah. Aku relax sahaja pun confirm dapat 5 bulan gaji. Kalau kita semangat-semangat, dapat banyak tu juga. Jadi tak ada. Itu kepahaman orang kita. Tapi kita tengok kepada para sahabat, lebih-lebih lagi kepada Rasulullah SAW. Mereka ini tak faham macam tu. Maknanya bila dia dah dapat jaminan, macam kita kata yang 10 sahabat yang dijamin syurga tadi kan, dah dapat dah jaminan syurga tu. Tapi adakah daripada 10 orang tu mereka berhenti beramal? Tak. Bahkan lagi bersungguh beramal. Bersungguh beramal tu yang saya kata manifestasi syukur tu. Sebab Allah dah bagi kelebihan, maknanya dia masuk syurga. Kita tengok Sayyidina Umar bin Khattab, antara yang dijamin syurga. Tapi dia antara akhir hayat dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah ketika sedang memimpin salat. Dia sedang solat, hadirin dan Sayyidina Uthman bin Affan ketika mati ditikam, dia sedang baca Quran. Jadi tengok, maknanya masing-masing meneruskan amal soleh, ibadat. Maknanya mereka sampai ke akhir hayat pun amal soleh, ibadat kepada Allah. Dan Nabi pun SAW bila ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi kata, afala uhibbu an akuna abdan syakura.
Tidakkah aku suka untuk aku menjadi hamba yang sangat bersyukur kepada Allah. Jadi bila Nabi ni dapat nikmat, apa nikmatnya? Diampunkan dosa yang terdahulu dia akan datang. Nabi menzahirkan syukur. Dengan cara macam mana? Solat Nabi lama. Jadi solat yang lama tu adalah manifestasi syukur. Hadirin dan hadirat. Jadi bila kita masuk ke dalam bulan Ramadan ini, apa yang kita nampak? Kita nampak banyaknya nikmat terbuka kepada kita. Dan kita nak syukuri nikmat tersebut dengan kita mengisi keberadaan kita dalam Ramadan ini dengan amal saleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nak bawakan satu lagi hadis sebelum kita tutup majlis kita pada petang ini. Yang mana hadis ini kalau kita teliti dan hayati, dia akan juga mengenangkan kepada kita nikmat-nikmat yang ada dalam bulan Ramadan. Nikmat yang ada dalam bulan Ramadan. Iaitu sabda hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibn Majah. Bahawasanya Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya Ramadan, Nabi mengatakan atakum Ramadan, telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Jadi hadis ni saya nak ada lebih kurang 6 fadilat Ramadan ataupun nikmat Ramadan daripada hadis tersebut. Dan biar Nabi sebut ni pada awal Ramadan lah. Dan kita sekarang ini berada pun pada awal Ramadan. Kita berada pada hari yang kelima Ramadan. Hadirin sidang jemaah, hari yang kelima daripada Ramadan pada tahun 1445 Hijrah. Nabi kata atakum Ramadan, dan nikmat pertama Ramadan ialah Nabi kata syahrul mubarak. Bulan ni ialah bulan yang mubarak, bulan yang diberkati, syahrul mubarak. Sebab itu kita sebut Ramadan mubarak. Yang lebih tepat sebenarnya dari sudut nahwu, kata bahasa Arab. Tuan-tuan yang belajar bahasa Arab, yang betul adalah Ramadan mubarak. Yang salah tu Ramadan al-mubarak. Dia tak ada al sebenarnya. Dia Ramadan mubarak saja. Nabi kata syahrul. Nabi tak kata syahrul al-mubarak, tapi Nabi kata syahrul mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang mubarak. Jadi mubarak ni apa makna dia? Yang diberkati. Barakah ni makna dia kebaikan daripada Tuhan yang banyak. Itu makna dia, kebaikan yang banyak daripada Allah. Itu makna barakah. Jadi dia bukannya yang banyak tu angka ke, jumlah ke, tak. Yang banyak tu adalah kebaikan. Jadi bulan ni penuh dengan barakah. Barakah duniawiyah dan barakah ukhrawiyah, iaitu keberkatan dunia, keberkatan akhirat. Maknanya kalau kita nak dapat barakah dunia ni, dalam Ramadan ni banyak. Nak dapat barakah akhirat dalam bulan Ramadan ni banyak. Kemudian hadirin, sebab tu disifatkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, bulan Ramadan ni termasuk dalam mausimur rabah. Maknanya musim-musim kita mengaut keuntungan. Maknanya musim kita mengaut keuntungan. Jadi orang yang dalam bulan yang untung pun, dalam musim yang untung pun, dia tak boleh dapat untung. Bila lagi dia nak untung? Kalau dia tak dapat keuntungan dalam bulan ni, bila lagi bulan lain tak ada dah. Kita dalam musim keuntungan, bulan yang penuh keberkatan, kebaikan daripada Tuhan. Kemudian Nabi kata yang kedua, faradallahu alaikum siyamah. Allah wajibkan ke atas kamu berpuasa padanya. Dan puasa ni kita kena timbulkan dalam diri kita adalah nikmat, hadirin dan hadirat. Puasa ni adalah nikmat. Puasa Ramadan. Kenapa kita kata puasa nikmat? Kerana puasa ni mendatangkan kita pahala terbesar. Bukankah itu nikmat? Dapat pahala besar yang mana berbanding ibadat yang lain. Para ulama kita sebut, kebanyakan ibadah kita ni, kita boleh kira pun pahala dia sebenarnya. Kita boleh kira pahala dia. Kalau kita nak berpegang kepada kaedah, satu kebaikan kita buat digandakan 10. Hadirin dah ada. Satu kebaikan diganda 10. Macam Nabi SAW kata dalam hadis Tirmizi, Nabi kata, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi ashri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Quran, satu huruf, bukan satu ayat, bukan satu surah, bukan satu juzuk, satu huruf. Siapa yang baca satu huruf Quran, dia dapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan diganda 10, kata Nabi. Maknanya 10 kebaikan daripada satu huruf. Dan kata Nabi, aku tidak katakan yang alif lam mim sebagai satu huruf.
Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya yang kita faham daripada bacaan alif lam mim, 30 pahala kita dapat. 30 pahala kita dapat. Dah kalau kita sambung zalika, 30 lagi. Al-kitabu, 50 dah. La raiba ada 50. Fihi, 30. Jadi alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi, lebih pada 100 lebih pahala kita dah dapat. Baru satu dua ayat hadirin dah ada. Apatah lagi kalau kita baca satu Quran keseluruhannya, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini. Nah, jadi sebab itu kita kata pahala baca Quran ni boleh dikira, boleh dihitung. Begitu juga pahala sedekah, kita boleh kira pahala sedekah. Setiap satu sedekah yang kita berikan digandakan sehingga 700 kali ganda pahala. Jadi itu kita kata besarnya pahala sedekah berdasarkan ayat yang saya bacakan pada awal tadi, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah itu tadi. Tetapi ada satu ibadat yang pahalanya jauh lagi besar daripada pahala sedekah. Dan ibadat itu ialah puasa. Sebab tu saya kata puasa ni nikmat. Dia mendatangkan pahala kepada kita yang jauh lagi besar daripada pahala sedekah, yang kita kata sedekah tu 700 kali ganda. Sebab itu adalah hadis kursi yang Nabi ceritakan, Allah berkata, kullu amali ibni Adam yudha'af. Maknanya kullu amali ibni Adam yudha'af lahu. Maknanya setiap amalan anak Adam digandakan untuknya. Al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Satu kebaikan diganda 10. Ila 700 dhi'fin, sehingga 700 kali ganda. Tapi ada exception, illa as-sawm, kecuali puasa. Allah kata fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa tu untuk aku yang bagi ganjaran kepada dia. Itu isyarat puasa ni ganjaran ni jauh lagi besar daripada 700 kali ganda. Maknanya ganjaran puasa ni tidak terhitung. Tu yang saya kata puasa ni nikmat, direzekikan, diwajibkan puasa dalam Ramadan ini adalah satu kenikmatan kerana mendatangkan pahala yang tidak terhitung besarnya, lagi besar dari 700 kali ganda sedekah. Allah sebut dalam Quran, satulah kita kata ialah ayat yang manja bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa yang buat satu kebaikan dapat 10 ganjaran. Nah, ini ayat Quran. Tapi ada satu lagi ayat yang Allah kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya diberikan ganjaran pahala kepada orang yang bersabar, tidak terhitung jumlahnya. Bighairi hisab ni tidak ada terhitung. Maknanya diberikan ganjaran pahala bagi orang yang bersabar tidak terhitung jumlahnya. Dan ulama tafsir mengatakan orang yang bersabar humus saimun, as-sabiruna humus saimun. Orang yang bersabar adalah orang yang berpuasa. Maka terjemahan dia akan jadi sesungguhnya diberikan ganjaran pahala kepada orang yang bersabar, dalam kurungan orang yang berpuasa tidak terhitung pahala. Itu maksudnya. Kerana nama lain bagi puasa adalah sabar. Nama lain bagi puasa adalah sabar. Sebab itu kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang meninggal pada tahun 795 Hijrah, dalam kitabnya yang masyhur itu Lataiful Ma'arif Fima lima wasimil ami minal wadhaif, dia kata puasa ni nama lain baginya adalah sabar. Kerana dalam puasa ada 3 sabar. Dalam puasa ada 3 kesabaran. Yang pertama dia kata as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kita sekarang ni kita sedang bersabar dalam melakukan taat kepada Allah. Bila kita puasa, sabar ni kita taat kepada Allah. Allah tak bagi makan, walaupun hukum asal makan halal, tapi kita tak makan pada siang hari Ramadan. Allah tak bagi kita minum, maka kita pun meninggalkan minum, walaupun hukum asal minum adalah halal di siang hari ini. Tapi oleh kerana Allah tak bagi, kita taat. Hadirin dan hadirat, Allah, kita tinggalkan mengadakan hubungan suami isteri di siang hari Ramadan, sedangkan pasangan kita halal bagi kita. Tapi oleh kerana Allah tak bagi, kita kata tak apalah, sabar dalam mengikuti, mentaati suruhan Allah. Itu yang kita kata falsafah puasa ni. Kalau benda yang halal pun kita boleh tinggalkan kerana Allah, kenapa benda haram susah kita nak tinggalkan kerana Allah? Yang ni yang kita tinggal ni, tak makan, tak minum, tak ada hubungan suami isteri, ni benda halal, kita tinggalkan kerana taat kepada Allah.
Patutnya lebih mudah kita meninggalkan yang haram kerana Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua, kata Ibn Rajab, was-sabru ala, sabar dalam meninggalkan maksiat. Was-sabru ala tarkil ma'asi, sabar dalam meninggalkan maksiat. Maknanya bila kita berpuasa ni, kalau orang nak ajak kita bergaduh ke, orang nak ajak kita orang nak maki kita ke, marah kita ke, kita kata inni saim, aku puasa, hadirin dah hadirat. Ini yang Nabi SAW kata, fa inni mru'un qatalahu aw syatamahu fa in sabbahu ahad aw syatamahu falyakul inni saim. Kalau ada orang maki kita, ada orang kata mencela kita, maki hamun kita, maka kita katalah kepada dia, aku puasa. Kerana apa yang menghalang kita daripada membalas makian tu? Kalau ikutkan, kalau hang ada mulut, aku ada mulut. Kalau hang boleh maki aku boleh maki lebih lagi pada tu. Hadirin dah hadirat. Tapi apa yang menghalang kita daripada memaki orang? Kita puasa. Jadi puasa ni kita sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, kata Ibn Rajab, was-sabru ala aqdarillahil mu'limah, kita bersabar dalam menanggung keperitan takdir. Sabar dalam menanggung keperitan takdir yang terhasil daripada ibadah puasa. Apakah takdir bagi orang yang puasa? Takdir Allah bagi orang yang berpuasa ni, dia akan rasa lapar, satu, betul tak? Dan dia akan rasa dahaga, hadirin dan hadirat. Dan dia akan rasa letih, dan dia akan rasa penat, dan dia akan rasa mengantuk dan seumpamanya. Ini semua ketetapan Allah bagi orang yang berpuasa. Jadi kita sabar dalam menanggung kelaparan, dahaga, kepenatan, keletihan. Ini yang maksud dia, puasa ni sabar. Jadi bila Allah kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, diberi ganjaran pahala kepada orang yang bersabar, itu orang yang berpuasa bighairi hisab, tanpa orang kata terhitung jumlahnya, begitu besar ganjarannya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Okey, baik. Sabar tiga. Yang dia maksud itu maksud saya. Nikmat yang kedua. Yang pertama tadi nikmatnya syahrul mubarak, bulan yang diberkati. Yang kedua, faradallahu alaikum siyama, Allah wajibkan kepada kita berpuasa. Ini nikmat Ramadan. Allah wajibkan kita berpuasa di dalam. Tak ada bulan lain yang kita diwajibkan puasa kecuali Ramadan. Jadi Ramadan adalah satu-satunya bulan kita diwajibkan berpuasa. Yang ketiga, hadirin sidang jemaah, Nabi SAW kata apa? Tuftahu fihi abwabul jannah. Ini antara nikmat Ramadan. Pada bulan Ramadan dibuka pintu syurga. Syurga. Ulama-ulama kita yang mensyarahkan hadis ini, mereka terbahagi kepada dua pendapat. Ada yang kata terbuka pintu syurga ni adalah secara zahir, maknanya secara hakikat. Memang sepanjang Ramadan pintu syurga dibuka, tidak ditutup dalam tempoh sebulan. Tapi sebahagian ulama menyebutkan bahawasanya yang dibuka di situ sebenarnya bukanlah maknanya hakiki, tapi makna majazi, maknanya secara kiasan. Maknanya dibuka pintu syurga tu, maknanya dibuka segala ruang peluang amalan saleh dalam bulan Ramadan, yang mana amalan saleh yang akan membuka kita ke pintu syurga untuk kita. Maknanya amalan saleh tu yang akan buka pintu syurga untuk kita. Dan ini pandangan yang disebut oleh Sultan Ulama Al-Is Ibnu Abdissalam As-Sulami, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, meninggal pada tahun 660 Hijrah. Beliau kata dalam kitabnya Maqasid As-Sawm, dia kata maksudnya dibuka pintu syurga adalah dibuka segala peluang ruang amalan saleh, yang mana amal saleh akan membuka pintu syurga untuk kita. Itu maknanya. Itu yang ketiga, hadirin dan hadirat. Yang keempat, nikmat Ramadan yang berikutnya adalah wa tughlaqu fihi abwabu jahannam. Dalam bulan Ramadan ni ditutup pintu-pintu neraka. Jadi apa makna ditutup pintu neraka? Sama juga. Ada yang kata ditutup secara hakiki. Maknanya memang secara hakikatnya pintu neraka ditutup sepanjang Ramadan. Tetapi oleh kerana itu, sebahagian yang kedua ulama kita sebut, dimaksudkan dengan ditutup pintu neraka adalah ditutup segala pintu-pintu maksiat, yang mana maksiat akan membawa seseorang ke syurga. Jadi bila dia telah tidak bermaksiat, maka tertutuplah pintu neraka kepada dia. Maknanya maksiat akan bawa dia ke neraka, maksud saya yang lebih tepat. Maksiat membawa ke neraka. Jadi kalau dia, orang kata, telah meninggalkan maksiat dalam bulan Ramadan,
maka tertutuplah pintu neraka untuk dia. Itu maksudnya. Tertutup pintu neraka untuk dia. Baik. Itu yang keempat. Dan yang kelima, hadirin dan hadirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tughallu fihi maradatu syayatin." Dalam bulan Ramadan dirantai segala syaitan-syaitan. Dalam bulan Ramadan dirantai segala syaitan-syaitan. Jadi ini pun sama, ulama kita berbeza pendapat tentang apa makna pengertian sebenar syaitan dirantai dalam Ramadan. Ada ulama yang cenderung dia kata memang benar-benar syaitan dirantai dalam bulan Ramadan. Jadi memang kita ni dalam bulan Ramadan syaitan tidak ada sepanjang Ramadan. Ini di sisi pandangan tu lah. Cuma dia kata persoalan yang berbangkit adalah sekiranya syaitan dirantai, kenapa kejahatan masih ada? Kenapa maksiat masih wujud dalam bulan Ramadan? Kenapa kita tengok ada je orang buat jahat dalam bulan Ramadan? Ada orang bermaksiat dalam bulan Ramadan. Di sini kita kena jelas bahawasanya manusia buat maksiat kerana tiga faktor. Dan salah satu faktornya ialah hasutan bisikan syaitan. Yang ini telah tidak ada dalam bulan Ramadan. Itu maksudnya. Maknanya manusia ni dia buat jahat bukan semata-mata bisikan syaitan. Bisikan syaitan ni hanyalah salah satu faktor je dia buat jahat. Macam mana kita yang Allah Ta'ala sebut, Allah ceritakan dalam surah Ibrahim, wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Syaitan memang disebut. Dia kata aku ni tak ada power kat atas kamu. Maknanya syaitan ni tak berkuasa pun kat atas kita sebenarnya. Dia makhluk, kita pun makhluk juga. Cuma yang dia buat apa ni? Illa an da'awtukum, melainkan aku ajak kamu. Da'aw ni maknanya dia ajak. Dia seru kita, dia hasut kita, dia bisik kita. Illa an da'awtukum fastajabtum li. Kamu ikut. Aku ajak, kamu ikut. Kemudian syaitan kata, fala talumuni. Oleh yang demikian, jangan kamu maki aku. Walumu anfusakum. Yang kamu kena maki adalah diri kamu sendiri. Siapa suruh ikut? Aku ajak je. Siapa suruh ikut? Ayat ni syaitan kata tu bila? Yang ni adalah ketika mana telah semua penghuni syurga masuk syurga dan semua penghuni neraka masuk neraka. Dan waktu itu Iblis dia berada di dalam neraka Jahannam dan dia berdiri di atas satu mimbar yang diperbuat daripada neraka Jahannam, dan Iblis menyampaikan khutbah pada hari itu. Dia menyampaikan khutbah pada hari tersebut, dan khutbahnya itu didengari oleh semua penghuni neraka. Itu yang Allah rakam dalam surah Ibrahim tadi. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Lamma qudiyal amr ni maknanya yang masuk syurga dah masuk syurga, yang masuk neraka telah dimasukkan ke dalam neraka. Syaitan di situ Iblis. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Allah dah janji kepada kamu dengan janji yang benar. Aku pun janji juga kepada kamu, tapi aku mungkir janji. Iblis tapi janganlah kata kawan kita mungkir janji Iblis. Kesianlah kawan kita tu. Tetapi dia kata di sini innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun janji juga kepada kamu, cuma aku mungkir janji aku. Maka naliya alaikum min sultan. Aku tidak ada kuasa kat atas, aku tak ada power kepada kamu. Illa an da'awtukum, melainkan aku dulu di dunia aku ajak kamu, kamu ikut. Fastajabtum li, kamu yang ikut panggil. Fala talumuni, jangan salahkan aku, salahkan diri kamu sendiri. Siapa suruh ikut? Dia kata. Jadi inilah akhirnya syaitan berlepas diri kepada kita di akhirat. Dia pun tak nak tolong hadirin hadirat. Siapa suruh ikut? Aku ajak je. Begitu. Baik. Dia macam kawan dia yang join kawan tu, ajak dia pergi mencuri rumah orang. Tengok kantoi kena tangkap hadirin hadirat. Dia marah kawan dia. Kenapa kau ajak aku mencuri malam ni? Dia kata aku ajak je, siapa suruh ikut? Kan dah kena tangkap. Jadi macam tu lah lebih kurang. Kita ada pilihan. Bila orang ajak kita, jom kita pergi merompak rumah orang. Tapi kita ada pilihan. Tak payahlah ikut. Sebab benda ni tak elok, benda ni salah. Siapa suruh ikut? Bila dah kena tangkap, baru nak salahkan kawan dia pula. Ini tidak tepat lah hadirin dan hadirat. Tapi maknanya salah satu faktor manusia buat jahat adalah bisikan syaitan.
Tapi itu salah satu, bukan satu-satunya faktor. Kerana ada dua lagi faktor manusia buat jahat. Saya nak tutup hadirin dan hadirat. Faktor kedua manusia buat jahat adalah sebagaimana doa Nabi SAW. Nabi kata, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, sambungannya, wa min sayyiati a'malina. Ini dua faktor manusia buat jahat. Kami mohon perlindungan Allah daripada keburukan hawa nafsu kami. Hawa nafsu yang buruk ni, dia masih ada dalam bulan Ramadan. Sekalipun syaitan dirantai, dia masih ada dalam bulan Ramadan. Jadi sebab itu manusia masih bermaksiat. Wa min sayyiati a'malina ni adalah amalan jahat yang berterusan. Amalan jahat yang berterusan. Maknanya sebelum Ramadan, katalah dia ni memang kaki tak sembahyang subuh, hadirin dan hadirat. Masuk Ramadan pun sama mazhab dia. Dia bangun sahur betul tak? Lepas sahur tidur balik. Lepas tidur memang terlepas sembahyang subuh. Memang dia memang orang kata habit dia tak sembahyang subuh ni. Memang jadi meninggalkan dengan sengaja tak salat subuh. Kalau sebelum Ramadan pun memang dia hari-hari kerja dia mencarut je, hadirin dan hadirat. Masuk Ramadan pun memang itulah perangai dia. Dia tidak berubah. Ini maknanya amalan jahat yang berterusan. Amalan jahat yang berterusan ni pun faktor manusia buat jahat. Baik itu Nabi SAW dalam khutbah dia panggil khutbatul hajah. Setiap ucapan Nabi akan mulakan innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Itu faktor manusia buat jahat. Selain daripada faktor bisikan hasutan syaitan. Itu yang kelima tadi, hadirin dan hadirat. Yang terakhir, yang keenam, nak mengenangkan nikmat Ramadan ini. Nabi SAW kata, walillahi fihi laylah khairun min alfi syahr. Faman hurima khairaha faqad hurim. Allah mempunyai malam, satu malam dalam bulan Ramadan, yang mana malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah namanya malam apa? Malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar, yang sebetulnya kita sebut Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar sahaja. Kalau kita sebut malam Lailatul Qadar tu 2 kali malam. Lailah tu maksudnya malam dah, betul tak? Jadi malam Lailah Al-Qadar, sepatutnya malam Al-Qadar lah, ataupun Lailatul Qadar. Hadis pulanglah kepada kita. Jadi Lailatul Qadar ni Allah kata khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi kata faman hurima khairaha, sesiapa yang terhalang daripada mendapat kebaikan pada malam Al-Qadar, faqad hurim, sesungguhnya dia benar-benar telah terhalang. Dia benar-benar telah terhalang. Hadirin dan hadirat. Jadi cara kita nak menjadikan kita tidak terhalang dari mendapat kebaikan Lailatul Qadar ni, ada 3 cara yang saya cadangkan, hadirin dan hadirat. Satunya, ulama kita berbeza pandangan tentang bilakah Lailatul Qadar ni kepada lebih daripada 40 pendapat. Ini kata Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti dia kumpulkan khilaf ulama tentang isu Lailatul Qadar ni. Dia kata ulama khilaf lebih kepada 40 pendapat. Macam semalam petang Jumaat kan ada satu waktu mustajab doa kan. Ulama khilaf tentang bila waktu mustajab doa pada hari Jumaat ni kepada 12 pendapat. Tapi yang lebih banyak khilaf adalah bila Lailatul Qadar. Lebih kepada 40 pendapat ulama kita berbeza pendapat. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, dia setelah kumpul riwayat ni, dia buat kesimpulan kepada kesimpulan berikut. Dia kata begini, pertama, Lailatul Qadar tu dalam bulan Ramadan. Dia kata, sebab ada orang kata Lailatul Qadar ada dalam sepanjang tahun, tak ada dalam bulan Ramadan. Tapi dia kata Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Ini Ibnu Hajar sekalian. Yang kedua, Lailatul Qadar dalam 10 akhir Ramadan. Itu kata dia. Dan yang ketiga, Lailatul Qadar dalam malam ganjil daripada 10 akhir Ramadan. Jadi ini 3 yang disebut oleh Ibnu Hajar. Dikecilkan skop. Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan, malam ganjil daripada 10 akhir Ramadan. Jadi yang disebut oleh para ulama kita kena jaga 3 perkara yang saya nak kongsikan tadi, hadirin dan hadirat. 7.10 lah. Sekejap je, sikit kita tak. Saya diminta sampai ke 7.10 je. Jadi saya nak landing dah ni. Okey. Jadi yang pertama adalah kita lazimi solat Isyak berjamaah. Lazimi solat Isyak berjamaah. Yang kedua, subuh berjamaah. Subuh berjamaah. Dan yang ketiga, tarawih berjamaah bersama imam sehingga selesai. Sehingga imam selesai, bukan sehingga kita selesai. Sehingga kita selesai 2 rakaat dah balik dah. Sehingga imam selesai, hadirin dan hadirat. Kerana ada hadis daripada Nabi SAW,
baginda kata man shallal isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang salat isya' berjamaah, fadilatnya seperti dia qiyam separuh malam. Siapa salat isya' berjamaah, fadilatnya seperti dia qiyam separuh malam. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata wa man shalla subha fi jama'ah, sesiapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama qama al-laila kullahu, seakan-akan dia qiyam keseluruhan malam. Fadilatnya seperti dia qiyam keseluruhan malam. Ni apa dia kelebihan? Subuh berjamaah. Dan yang ketiga tadi adalah hadis yang lain. Nabi kata innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Sesiapa yang salat malam, iaitu contohnya salat tarawih. Salat tarawih ni salat malam lah, bersama dengan imam sehingga imam selesai, hatta yansarif, sehingga imam selesai. Macam mana kita kata itu imam? Bukan dia, hatta yansarif, sebab dia kembali kepada aqrabul mazkur, kepada aqrabul mazkur, mana yang paling hampir disebutkan. Disebutkan adalah man ke imam, imam yang paling dekat. Jadi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah, ditulis baginya qiyam sepanjang malam. Jadi sebab itu kalau kita buat tiga ni, kita boleh jaga salat isyak berjamaah pada 10 akhir Ramadan, subuh berjamaah, dan juga tarawih berjamaah bersama imam sehingga selesai, maka dapatlah kita habuan daripada Lailatul Qadar. Tak terhalang kita dari mendapat kebaikan Lailatul Qadar. Inilah kesimpulannya, hadirin dan hadirat. Sebab itu kata para ulama, siapa yang menyaksikan isyak berjamaah dan subuh berjamaah pada 10 akhir Ramadan, faqad akhadha hazzahu minha, dia telah dapat habuan dia, bahagian dia daripada Lailatul Qadar. Itulah dia. Cuma saya nak sebut supaya saya nak elakkan salah faham dan fitnah kepada diri saya. Apa kaitan yang kita ceritakan ini dengan tajuk kita? Jadi hamba Allah bukan hamba Ramadan. Mungkin ada orang tanya. Saya tak sebut pun pasal isu itu. Saya nak kata beginilah, hadirin dan hadirat. Saya ceritakan kelebihan-kelebihan Ramadan ini untuk kita memperbanyak ibadat. Kerana saya nak bagi tahu satu. Kita ni Ramadan ni bukan bulan beribadat sebenarnya. Kerana bulan lain pun kita beribadat juga. Kita puasa bukan dalam bulan Ramadan saja, bulan lain pun kita puasa juga. Kita salat malam ni bukan dalam Ramadan saja, bulan lain pun kita salat juga. Kita baca Quran bukan dalam Ramadan saja, bulan lain pun kita baca Quran. Kita bersedekah bukan dalam Ramadan saja, bulan lain pun kita bersedekah. Cuma yang saya nak cerita hadis-hadis itu tadi adalah bulan Ramadan ialah bulan menggandakan ibadah. Bukan semata bulan beribadah, tapi bulan menggandakan ibadah. Kerana kalau kita faham falsafah, Ramadan ni adalah bulan gandaan. Adapun kalau nak beribadat, ibadat kita kepada Allah sepanjang tahun tidak terhad kepada satu bulan tertentu. Tetapi Ramadan bulan kita menggandakan ibadah. Wallahu a'lam. Selesai perbahasan kita pada petang ini, hadirin dan hadirat. Saya minta maaf jika ambil masa sikit pada sidang jemaah sekalian, dan juga jika ada salah silap terkasar bahasa dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.